What's up guys, welcome back to Work channel Bagitan Hobi. Hari ni aku nak buat satu konten tentang beberapa benda lah yang boleh bercakapkan tentang Liga kita, Liga Super. So terutamanya tentang finance lah. Kita tahu tim-tim Liga kita ni ada problem, terutamanya dari segi finance. So adakah sebenarnya masalah finance ni akan berakhir ataupun akan terus membelenggu Liga kita? Dan soalan kedua ialah, adakah ada tim yang boleh kalahkan JDT? Benda ni bagi aku dia berkait lah, which one lah, iaitu egg or chicken lah. Basically JDT bagi aku next 10 years pun aku rasa susah untuk ada team boleh kalahkan dia orang. Sebab number one, isu yang paling penting dalam pembinaan club ialah finance, management dan juga players lah. Management dan players, dan duit ni datang pada owners terutamanya. Liga kita bukanlah a big lucrative deal league macam Thailand. Even Thailand pun lebih kaya dari Liga kita. Tapi baru-baru ni, season ni, diorang punya lucrative deal dah menurun. So adakah Liga Malaysia boleh atasi masalah ni? So boleh kita bercakapkan lah, kenapa JDT terlampau in dominance atau in force ialah kerana strategi yang diorang rangkakan. So diorang kata diorang 100 step ahead. Bagi aku tepat, terutama dari segi kewangan lah. Kita tahu TMJ adalah dia punya mastermind dia, dan duit TMJ pun boleh dikatakan agak deep pockets lah. So nak bandingkan dengan tim lain, adakah tim lain punya owner yang boleh lawan JDT? Liga Malaysia sebelum ni pernah ada banyak orang kaya yang invest, tapi kalau ia tak balik modal atau return of investment, bagi aku mustahil untuk mana-mana owner masuk terjun ke dalam liga kita. Aku boleh cakap macam mana, contohnya dulu Tony Fernandes pernah membuka tim cawangan Malaysia dia ada di England, dia ada Queen Park Rangers. Queen Park Rangers tu di London, so bukan Central London, di hujung sikit. So nama tim tu adalah Queen Park Rangers. Jadi dia buka di Malaysia, PJ Rangers. Itu pun dia tak boleh nampak ada hala tuju, suka nak dapat crowd. Jadi kalau tak ada crowd, susah nak dapat bisnes. Lain pada tu, contohnya dulu Allahyarham Mustafa Kamal pernah buka MK Land, pernah ada tim macam Public Bank, pernah ada tim macam MPPJ, tim yang aku rasa sinonim dengan PJ, pernah jadi juara Piala Malaysia pada pertengahan 2000-2003, 20 tahun lepas. Kemudian ada tim macam PJ City FC, owner yang kaya juga, ada invest berjuta-juta tapi tak balik modal, akhirnya tutup. Basically mana-mana tim pun akan ada masalah kewangan, sebab nak dapat tajaan agak sukar lah. Jadi dia bring kepada beberapa soalan. Misalnya, adakah kalau kita lihat baru-baru ni Selangor umumkan diorang dapat imbuhan ataupun tajaan kerajaan negeri 10 juta untuk tahun depan. Adakah deal seumpama ni membantu tim? So kita akan dig deeper macam mana sebuah kelab tu dia dapat income atau stream of income lah, out cash dan masuk dalam inflow cash lah. First of all, aku refer ke beberapa channel, terutamanya T4 Football lah. Aku rasa T4 Football ni korang pun tahu, tapi aku nak buat daripada percakapan yang lebih santai. Kalau korang nak cari konten original, cari di T4 Football, sebab kita boleh kait dengan liga kita juga. Liga Malaysia ni dia baru beberapa tahun lah dia naik taraf lah, terutamanya bila ada JDT, sebuah tim yang kaya. So macam mana JDT? Kita cakap JDT dulu, sebab JDT ialah peneraju liga kita 10 tahun in a row. So basically kalau dah 10 tahun berturut-turut, agak sukar ada tim yang boleh cabar mereka, sebab mereka terlampau in dominance lah. Tim 1 dan tim 2 mereka, JDT 1 dan JDT 2 bagi aku dah boleh kalahkan kebanyak tim Liga Super. Kemudian macam mana mereka punya strategi ialah mereka ada beberapa management yang menjaga setiap flow tim dan infrastruktur dia naik taraf lah. Tapi ini semua walaupun kita boleh cakap mana source of income mereka. So baru-baru ni kau tengok beberapa sumber, misalnya temu bual TMJ dalam rancangan di Astro lah. TMJ ada cakap yang wage structure JDT dalam 40 to 50 million lah, which is quite a lot. Aku rasa tim dalam Liga Malaysia tak mampu nak ada wage ataupun cost satu season sebanyak JDT. TMJ juga pernah cakap yang Selangor dia punya wage ataupun kos yang ditanggung oleh kerajaan negeri dalam 30 juta ke 40 juta. Itu pun tak disahkan oleh tim Selangor FC. So kalau dua tim yang paling banyak berbelanja perlukan bajet sekitar 30, 40, 50 juta ni,
basically memang satu kos yang sangat tinggi lah. So JDT misalnya pada permulaan dia ambil beberapa nama besar sebagai umpan lah. Kita tengok strategi marketing JDT, dia cuba menjadikan JDT global brand dulu. Itu nama cara mereka masuk dalam market, bukan sebagai kelab bola saja, tapi juga sebagai satu brand lah. Kalau tengok ingat dulu sebelum dia orang ada tajaan di baju, penaja utama yang terpampang di jersey mereka ialah Johor Southern Tiger lah. Bagi aku itu branding. Kemudian dia sign dua player yang penting, iaitu Pablo Aiman dan juga David Gizal. So dua ni ialah pemain international level yang pernah mewarnai La Liga. Satu juara Piala Dunia Remaja bersama Argentina, dan satu ialah juara Eropah pada tahun 2008. So kedua-dua ni adalah nama yang sangat besar. So aku tak rasa kos dia murah. Tu tak tahu berapa kosnya, mungkin undisclosed fee lah, sebab ini ialah tak diumumkan berapa. Kemudian satu lagi yang macam mana Johor dia dapat market utama dia, tarik orang luar terutama orang Jepun, ialah dia marketkan Seri Melaka lah. Seri Melaka tu pernah menjadi venue kepada perlawanan playoff antara, tak silap aku, Iran lawan dengan Jepun pada tahun 1997, setahun sebelum Piala Dunia 98. Jadi Jepun menang playoff tu di Lakin dan diorang layak pertama kali secara pendek ke Piala Dunia. Jadi ini ada satu emotional state atau connection lah dengan JFE atau peminat bola sepak Jepun. Aku ingat masa diorang mula-mula masuk TV atau rancangan talk show di Jepun, memang ramai orang Jepun datang melawat Seri Melaka. Kau tahu Seri Melaka pada waktu tu tak adalah sehebat SSI, tapi berjaya menarik orang luar untuk datang pergi ke Seri Melaka, ke pop-up store diorang, dia punya merchandise store diorang, dia punya macam-macam lah. Jadi ini antara streamline of income lah. Dan tim lain tu banyak juga buat benda yang sama, diorang cuba dapatkan income. Misalnya Selangor dia jual baju ni merchandise lah, dan aku rasa Selangor paling tinggi lah in term of merchandise. Macam mana diorang jual baju Selangor Mortadari beberapa season lepas, warna kuning kan, kuning, hijau dan merah tu. Itu menurut CEO Selangor, itu antara sales tertinggi diorang sampai sekarang. So maknanya memang satu benda yang baik lah. Dan termasuk juga macam tim macam Terengganu, diorang dapat stream yang sama lah, stream of income macam ni lah. So kita kembali kepada question yang mula-mula tadi, adakah dengan cara kita buat benda-benda ni semua cukup untuk menampung bajet tahunan untuk sebuah tim? Kita tahu banyak tim sekarang, ada 6 tim season ni yang dikatakan ada masalah nak bayar duit gaji lah, terutamanya Kuala Lumpur yang menjadi bualan juga, sebab diorang buat loan 300 ke 600 ribu untuk bayar gaji pemain-pemain. Dan aku yakin next season kebanyakan pemain ni akan dilepaskan lah, sebab bila kau tak mampu nak bayar season ni, ada chance next season kau terpaksa let go diorang lah. So Liga Malaysia ada macam tu. So kalau kita tengok macam mana gaji di Liga Malaysia, kita dibayar dengan market lah, market price lah. Jadi ada benda yang tak bagus untuk kelab tak generate income, jadi mereka perlu bayar gaji yang mahal untuk pemain. Kalau pemain tak main pun kau kena bayar, sebab itu kau dah sertakan dalam kontrak, kau dah berjanji dalam kontrak, jadi kau kena bayar. Hutang isteri hutang. Tim macam di Pantai Timur tu, ada yang tak bayar, Kelantan ada yang tak bayar gaji pemain. Jadi satu isu lah. So jadi hutang yang tak lapuk lah. So benda ni dah lama sebenarnya. Bila tukar management lagi parah, bila player nak demand gaji, manajemen lama dah lepas tangan, manajemen baru kata dia tak ambil tahu sebab dia tak berhutang apa pemain tersebut. Jadi macam mana benda ni boleh dihapuskan? Adakah perlu ada cap space atau cap wage structure yang baru-baru diumumkan macam di Liga besar misalnya MLS? Kalau kau tengok dokumentari David Beckham, kau akan faham lah. Masa Beckham pergi ke US, dia adalah satu nama yang sangat besar untuk marketing. So dia masuk US, masuk pasaran bola sepak US, gajinya berkali-kali ganda besar daripada orang lain. Gaji dia 250 juta untuk 5 tahun. Pemain lain kata kalau dia bermain satu game Beckham lebih mahal daripada gaji pemain lain untuk satu season, which is crazy. So that's how MLS dicuba kembangkan, iaitu invest on one player, market dia. Bila dia jadi viral, orang nak ambil tahu pasal Liga tu. So itu lebih kurang macam mana JDT buat mula-mula dulu. Dia sign Giza dan juga Aima. So ini create that domino effect lah. So itu kemudian JDT dia beli player daripada tim
dari Amerika Latin lah, terutama Argentina yang paling banyak sekali. So kelab-kelab sana pun mula ambil tahu lah, kelab-kelab sana dah mula notice that JDT is serious lah. That's how dia punya domino effect dia, cara dia dapatkan perhatian media, terutama bila media dah start ambil tahu, sepatutnya dia menjadi lebih mudah lah. Kelab lain pun aku rasa ada banyak juga yang sign player yang bagus lah. Macam aku tengok Sabah dah sign bekas pemain Liverpool dan juga Senegal, iaitu El Hadji Diouf. Dan banyak lagi lah, boleh namakan beberapa nama yang boleh katakan nama yang besar lah, pernah main di Liga dan Piala Dunia sekalipun. Tapi bolehkah model ni sustain dalam masa yang panjang, ataupun sebenarnya perlu sokongan daripada kerajaan negeri macam Selangor kan? So adakah ia satu crime macam JDT menaliskan, dia kata ini duit rakyat, tak sesuai dan lain-lain? Mungkin aku boleh try uraikan sikit lah, ataupun bagi tahulah sikit macam mana. So kita akan bercakap dulu benda yang menjadi elephant in the room lah. Adakah perlukan satu owner yang sangat kaya untuk fund kelab bola sepak? Cari owner yang sangat kaya, billionaire, bila dia kaya dengan duit dia sedekah lah, sebab susah nak untung balik. Tak tahu macam mana kelab bola nak untung aku. Even JDT pun melalui podcast Keluar Sekejap ada temu duga TMJ dan juga tim KS, iaitu Syahril dan juga KJ. TMJ ada highlightkan kerana kalau tak cukup duit, dia terpaksa keluarkan dia punya pocket money, duit dia ataupun His Royal Highness Sultan of Johor lah, keluarkan duit untuk bayar gaji pemain. Ini kelab yang banyak dapat sponsorship jenama-jenama besar, bukan jenama cikai, Hublot, Nike, Mas dan lain-lain lah. Ini memang kata kalau kat Malaysia ni memang betul lah sesuai dengan nama dia, Jewel of the Sultan. So agak sukar nak cakap macam mana model bisnes yang patut dicubalah. Paling berkesan bagi aku ialah kalau bola sepak Malaysia dapat sponsorship ataupun kontrak broadcasting yang lumayan lah. Misalnya dapat daripada ESPN ke kan, Star Sport ke kan, ini yang paling besar lah. Sekarang di bawah Astro mungkin ini boleh dikatakan agak tinggi lah. Kalau kau lihat dulu Liga EPL misalnya, satu tim dapat dalam 100 juta lebih. Ini dalam USD lah, 100 juta lebih. So dengan 100 juta lebih, baru diorang boleh berbelanja dengan lavishly lah. Dan itu sebabnya kenapa mereka ada banyak ownership baru berebut-rebut nak masuk menjadi owner kepada kelab-kelab di Liga Inggeris lah. Dominance macam Liverpool pada tahun 80-an, 90-an ialah Man U, Arsenal sikit. Kemudian bila masuk 2000, Arsenal, Chelsea, kemudian transition Arsenal, Chelsea, Man U dan seterusnya, transition ke Man City sekarang ni. Tapi setiap era tu perlukan bajet yang besar. So liga kita mungkin menuju ke sana. Mungkin dah masa kita cari cara, tengoklah macam mana diorang dapatkan bajet lah. Tapi di Liga Inggeris aku rasa memang suka nak kita replicate, sebab dia punya pertama ialah broadcasting diorang tinggi sangat. So liga kita ni broadcasting sangat rendah, dan aku tak tahu macam mana nak bayar gaji. Memang owner kena di pocket lah. Sebab itu kalau owner kaya ada 10 juta pun, lepas 1 season setengah, 2 season, diorang dah tak boleh nak bayar. Sebab you have to pay them, macam TMJ cakap, you have to pay all this spoiled brat, all these babies, and you have to bagi diorang puas. Dan susah lah nak memuaskan pemain-pemain yang ada market yang tinggi. Kalau diorang tak puas hati, ada kelab luar akan cuba pancing diorang lah. Dan adakah pembayaan dari kerajaan negeri ni berbaloi ke tak? Ni duit taxpayer money kita cakap, ataupun revenue stream dari kerajaan negeri, adakah patut disalurkan pada kelab bola? Misalnya Selangor, kerajaan negeri ditajuk oleh bekas manager Selangor FA pada satu masa, iaitu Datuk Menteri Besar sekarang lah, Datuk Aminuddin lah. So adakah ia satu langkah yang baik? Adakah ia sustainable? Adakah ia patut dicontohi? Okay, kita tengoklah Selangor misalnya, penaja utama dia kalau tengok di baju ialah PKNS lah. Dia PKNS, MBSE pernah, lepas tu ada MBI, lepas tu AI Selangor. So banyak anak syarikat Selangor lah. Jadi kalau kerajaan negeri berikan tajaan dan menaja dan anak-anak syarikat ni dipop-upkan di bahagian baju, bagi pendapat aku ialah satu win-win situation lah. Sebab anak syarikat Selangor ni, dia bukan public listed, dia adalah bawah syarikat, bawah kerajaan negeri. Jadi kita bercakap pelanggan utama mereka ialah memang rakyat Selangor sendiri. Kita ada option misalnya AI Selangor,
bukannya kau boleh bersaing dengan lain kan. Misalnya lah, atau MBI, PKNS dia adalah syarikat yang provide pembangunan tanah dan juga ekonomi di Selangor. Dan bagi aku bagus lah kalau kerajaan Selangor buat benda tu dan memberikan pendedahan lah. Misalnya projek lah, bagi aku individu mungkin Selangor boleh letakkan projek PKNS lah. So ia boleh iklankan produk daripada anak syarikat Selangor tu sendiri, supaya orang Selangor, so kita tahu bila anak syarikat Selangor buat projek, dan tentulah market dia ialah orang Selangor, jadi iklankan di baju Selangor. Bagi aku tepat lah daripada kau iklankan di billboard ke, di TV ke. Kurang-kurangnya yang paling untung ialah rakyat Selangor sendiri yang dapat benefit, dapat tengok bola tim yang kompetitif. Dan kelab bola 10 juta telah dijanjikan oleh MB lah dalam tempoh, dalam diumumkan dalam tempoh yang terdekat ni lah. Kalau kau lihat satu masa dulu, antara penaja besar JDT, kau tengok kat sini pernah ada Jacob lah. Jacob tu anak syarikat Johor juga, Kerajaan Negeri Johor juga, dan dia orang ada dan keluarga diraja Johor pun ada saham yang besar lah. Jadi aku tak sure adakah itu menggunakan saham keluarga diraja Johor ataupun kerajaan negeri lah. Jadi kalau bola sepak itu, kelab itu dah sampai satu tahap yang bagus, bagi aku ia iklankan anak syarikat kepada negeri, bagi aku tak ada masalah kot. Sebab apa aku cakap macam tu? Sebab untuk sesebuah kelab menarik sponsorship, dia kena tengok income statement lah. Ini yang paling penting sekali, income statement. Setiap tahun biasa kelab besar dia akan keluarkan, terbitkan satu income statement. Dia akan keluarkan biasanya di hujung season lah. So dia akan bagi tahu lah, kadang dia akan bagi tahu by quarter, tapi biasanya dia akan ceritakan bila dah habis season lah. So setiap tahun dia akan tunjukkan merah ke atau hijau. So kalau hijau ialah untung lah. Jadi kalau satu kelab atau syarikat ni, kebanyakan syarikat ni terutama yang public listed, dia akan terbitkan dia ni, tujuannya untuk meyakinkan pelabur. Jadi bila kau hijau, kau tunjuk kau punya growth kau meningkat berapa persen. Kalau dalam 10% untuk 5-10 tahun, maknanya syarikat ataupun kelab kau dia sihat lah. So kena faham ini adalah corporate way of football, running a football club. Dia bukan macam satu zaman dulu lah. Jadi macam tu lah JDT buat. JDT nak meyakinkan korang, dia perlukan ada statement dulu lah. Dia bukan sekadar you perform saja, you juga kena ada penyata akaun yang positif lah. So kalau kelab besar, biasanya mereka ada 3 main statement yang diorang akan keluarkan. Pertama ialah profit and loss statement lah. Ini biasalah, ini kalau tengok ada berapa banyak keuntungan yang masuk dan berapa banyak yang keluar, terutama bila COVID season. Berapa banyak yang diorang untung. Kemudian ialah balance sheet. Ini termasuk aset yang diorang ada, player contract, stock, lepas tu debtors, orang yang berhutang dengan kelab. Berbanyak, contohnya kita jual player tu dibayar dengan ansuran. So berbanyak yang kelab akan dapat dalam masa yang lama lah. So ini memang antara cara kelab boleh publish dalam dia punya balance sheet. Kemudian dia punya tax dia punya current debts and so on lah. Last sekali ialah cash flow statement lah. Cash flow ni ialah yang kata yang berbanyak yang cash yang masuk pada setahun lah. Kadang-kadang belanjaan dia orang melalui hutang. Jadi bila kita cakap cash flow ni ialah macam mana duit tu masuk dan duit tu keluar. Jadi kelab tu dia kena bagi tahu macam mana ni, meyakinkan dia punya shareholder dia dan juga dia punya penaja dia lah. So macam mana kelab dapatkan profit yang utama? Ada 5 sebenarnya biasanya yang profit dia orang kalau kelab di Eropah. Yang pertama ialah, yang paling besar ialah broadcast revenue lah. Ini yang paling penting sekali. Kalau di kelab di England, kalau kau tak main di EPL, basically gaji kau punya broadcast revenue kau rendah lah. Dan kau kena kurangkan gaji pemain kau automatik bila kau relegate. Ini ialah kelas dalam kontrak diorang, sebab diorang tahu diorang tak boleh bayar. Kedua ialah merchandise. Merchandise ni biasanya ialah lebih kurang macam 40 to 50 lah. Jadi penting untuk kelab mengeluarkan merchandise diorang. Macam baju pakai ni ialah kelab Atras, baju Selangor, baju JDT. Dan merch ni tak semestinya yang ditandatangani oleh yang agreement dengan pengeluar baju saja. Misalnya dia boleh keluarkan produk dia sendiri. JDT dia keluarkan banyak produk
Johor Southern Tiger. That's how they make stream of merchandise punya revenue. Kalau di Bayern, ini adalah 50% of their income lah. Gate revenue ataupun duit tiket lah. Ini kat Malaysia ialah yang paling besar lah sebenarnya. Itulah masalah ni. Kalau kat klub lain, kat klub luar, ini bukan yang paling income yang besar. Tapi di liga kita, ini yang paling besar. Jadi menyebabkan kita ada masalah dalam cash flow kita lah. Kemudian ialah play sale. Di klub luar, play sale ni satu benda yang menguntungkan. Player dibeli muda, ubi muda, bila dia develop, terutamanya bila ada nationality luar lah, import lah. So diorang di luar, misalnya di EPL, diorang dikira sebagai homegrown. Kalau disimpan lebih 5 tahun, contohnya kau sign player tu bila dia habis kontrak academy, kemudian dia duduk di klub tu selama 5 tahun, dia dikira sebagai homegrown player. So bila dia jadi homegrown player, dia tak perlu register sebagai pemain foreign lah, atau pemain import lah. Terutama yang luar daripada EU ataupun Eropah, misalnya Latin, dulu dikira sebagai foreign player, FGN lah. Sekarang kalau kau datang awal, datang pada usia yang muda, kau dikira sebagai homegrown player. Dan bila dia dah matang dan dah jadi player yang star, ada nilai yang tinggi, dia jual dan mendapatkan untung yang besar. Misalnya Philippe Coutinho, satu masa dulu dibeli dengan harga yang murah, dalam less than 20 million, mungkin 15 ataupun 10 million saja. Kemudian dijual dengan harga 100 juta lebih. So that's how they make a lot of money lah. Ini adalah kata 10 times the price yang dia bayar initially untuk investment awal. Dan bila dia dah matang, dijual dengan harga yang tinggi lah. Model ni digunakan oleh klub yang lebih kecil, lebih kecil lah dalam scale European League, terutamanya macam Monaco, macam Dortmund. Diorang ni beli klub, beli pemain muda yang sangat berpotensi, dan diorang jual dengan harga yang tinggi lah, premium price, bila diorang dah menyerlah lah dan masuk ke umur prime lah. Kemudian ialah kedudukan dalam league. Misalnya kalau engkau duduk, contohnya EPL, bila engkau duduk di top of the league, kau dapat dalam 18 juta atau ke 20 juta, kemudian ditolak dengan 2.5 million setiap tangga yang kau turun lah. So agak tinggi kalau bandingkan klub lain, klub kecil misalnya main di liga bawahan. Kalau diorang pergi jauh dalam perlawanan FA Cup misalnya di England, bila pergi final, revenue yang dapat sama dengan perbezaan tangga, iaitu margin 2.5 juta. Jadi ini memberikan satu nilai yang besar lah. Jadi kalau if you finish higher dalam league, bila habis season, kau dapat stream upstream yang bagus lah.